InsyaAllah petang ni kita akan sambung sesi sharing kita bersama Datuk Mahendra dan juga Cikgu Nur Hafizah. InsyaAllah saya pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana setiap minggu sudi berkongsi walaupun sedikit 10 minit 15 minit begitu, tetapi dia punya inputnya sangat-sangat bermakna kepada kami guru-guru. Dan pada minggu ini tajuk dia sangat menarik yang ditunggu-tunggu oleh semua guru tentang cuti sekolah. Kalau boleh hari-hari nak cuti kan, Datuk? Kalau hari-hari cuti memang tak buat apalah kan. Ya, betul. Sangat menarik. So kita tengok dari sudut pandang Datuk sebagai ketua, sebagai ni bagaimana yang dikatakan cuti itu. Adakah cuti kita ni bermakna? Adakah cuti kita ni tutup buku, tutup komputer, tutup segala, tutup handphone? So bagaimana kita nak memanfaatkan, bagaimana kita nak mengangkat cuti itu sebagai satu nilai yang sangat baik. So bersama-sama kita petang ini, saya persilakan Datuk Mahendra untuk perkongsian pada petang ini kepada kami guru-guru CDL yang ada pada petang ini, insya-Allah. Silakan Datuk. Terima kasih Cikgu Sari. Nampak macam ada dalam kereta ya Cikgu? Saya tadi on the way back daripada sekolah. Daripada sekolah Okey, terima kasihlah. Multitasking. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Hafizah yang akan pembentangan sebentar lagi. Ya, sememangnya saya mengalu-alukan mereka yang dapat bersama pada petang ini, dan tajuk yang saya pilih adalah pentingnya cuti sekolah ya, kerana banyak salah tafsiran, salah tanggapan, salah anggapan, dan kadang-kadang ada sedikit orang yang cemburu. Tetapi sebenarnya kenapa ada cuti sekolah? Kenapa pula tidak kita mengajar bukannya 190 hari? Kita ajarlah 250 hari dan sebagainya, mengajar. Sebenarnya ada banyak kajian dibuat juga tentang cuti sekolah ni. Mereka dapati kadang-kadang dengan cuti dan tanpa cuti pun tak ada beza yang kalau you bagi lebih banyak pun kelas, tidak ada beza yang besar dengan mengadakan cuti. Kalau itu berlaku, sama saya bagi contoh yang lain. Seseorang yang bersenam 3 kali seminggu sama faedahnya dengan seorang yang bersenam 5 kali seminggu. Perbezaannya tidak signifikan. So maka kita ambil yang paling minima, asalnya kita boleh beri, kita gunakan satu norm yang sesuai bagi semua. So untuk cuti sekolah ni, sememangnya dalam mana-mana negara pun, cuti sekolah tu memang ada. Daripada negara yang paling hebat dalam pendidikan macam negara Finland. Bagi mereka, walaupun ramai berminat untuk jadi guru di negara itu, tapi di antara tarikan mereka ialah mereka suka cuti sekolah. Guru-guru di sana. Dan macam Cikgu Sari kata, adakah cuti sekolah tu bermakna tutup handphone, tutup buku, tutup semua? Bagi setengah orang dia boleh tutup semua, dia nak begitu, dia nak total rest dan buat benda yang lain. Kenapa? Kerana dalam sistem pendidikan, bertugas di sekolah ni, kita ada captive audience. Audience kita tu memang di situ aja. Dan kita setiap hari menghadapi pelbagai cabaran. Setiap hari. Mereka tanya kenapa seorang itu jadi guru. Ada yang kata di antara banyak sebab itu, satunya setiap hari mungkin ada perbezaan dari hari berikutnya, hari sebelumnya. Dan untuk hari yang akan datang ada pula yang baru, perkara yang baru berlaku dan sebagainya. So cuti sekolah ni penting. Next slide please. Tengok bila back to school aja kita rasa kadang-kadang rasa semangat dah turun dah. Bila nak balik ke sekolah, kalau boleh nak cuti selalu ya. Tapi tak bolehlah buat begitu ya tak. Saya selalu gunakan dengan izin lah.
istilah saya gunakan ialah kita harus menghalalkan gaji kita. Ya, kita mesti kita dibayar untuk jadi guru, kita beri sumbangan kita tak boleh jadi orang yang kaya. So, kalau untuk pelajar, pelajar pun ada stres dia ya. Lebih lagi dalam ini pelajar zaman sekarang ya. Dia berbeza daripada tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Sekarang ada banyak tekanan dan kerana persaingan yang begitu hebat. So, baik kita elakkan prevent burnout, jadi kita ambil normal curve, kita ada masa untuk belajar, iaitu mengikut kalender akademik, dan kita ada cuti kita untuk murid rehat. Ada satu kata hikmah masyarakat Cina. Dia kata, to rest is to prepare for a longer journey. To rest is to prepare for a longer journey. To rest is to prepare for a longer journey. Saya baca 3 kali ni. Sebab laluannya jauh, tuan-tuan dan puan-puan. 2 tahun di prasekolah, 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah. Kalau ikut nak pergi ke tingkatan 6, lagi 2 tahun. So it's a very long journey. Untuk murid dan juga untuk guru. So murid pun nak recharge mental battery dia. Dia pun nak recharge mental battery dia. They can start, bila dia datang dengan semangat yang gah ya, untuk mulakan semester baru. So, rehat itu minda, rehat fizikal adalah penting. Kerana hidup adalah lebih daripada hanya kerja dan bersekolah. Life is more than work. Life is not equal to work. Bila life is more than work, jangan lupa di luar sana ada banyak benda kita boleh buat. Kalau di negara barat, ramai juga murid yang menengah tu pergi kerja waktu cuti. Dan pengalaman yang mereka dapat memang membantu dari segi kematangan kematangan mereka. So, kita tak mau murid sampai ke peringkat burnout. Okay, we don't want them to reach the burnout stage. Kita mahu satu semangat positif terhadap pendidikan dalam kalangan pelajar. So, biar mereka bercuti, kita boleh beri sedikit holiday homework, kita boleh bagi holiday journal. Itu untuk santai-santai mereka menulis apa yang mereka buat, how was the weather, where did I go to, what I wore, and then what I ate, where I went with my parents, dan sebagainya. Kita boleh create journal sendiri. That's all fine. Saya ingat ya, masa saya di sekolah rendah tahun 66 sampai tahun 71, bila kita balik dari cuti, satu karangan composition how you spend your holidays, itu memang ada lah. Tapi zaman itu kita nak pergi ke mana? Pergi rumah saudara je lah. So kita tulis bab itu je. Tolong ibu bapa jaga lembu. Itu pun sebahagian macam mana kita habiskan cuti. So untuk pelajar, we want their batteries to be recharged. Kita mahu elakkan burnout. Kita nak mereka datang dengan semangat baru. Ya, supaya mereka tertarik kepada ilmu. Kita bukan tertarik kerana kita nak harapkan mereka semua jadi engineer, doktor dan sebagainya. Because everyone matters. Every child matters. No one should be left behind. Apa akhirnya dia jadi itu adalah bonus. Kita hanya senang aja, mudah aja cikgu saya selalu sebut. Ikut falsafah pendidikan kebangsaan. Murid boleh menyahut apa yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan menjadi warga negara yang baik. Bagi saya, bekas pendidik, saya rasa we have achieved our mission. Dan if they ada yang jadi engineer, ada yang jadi businessman, ada yang jadi apa jua pun. Tapi yang penting jadi ahli masyarakat yang baik. Anak yang soleh. Untuk guru pula, dia
community ni terdiri daripada kita kena cari dia punya formula yang terbaik ya. Sebab itu di Malaysia yang baiknya bila Deepawali, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas ada cuti untuk murid. Yang penting murid dapat bersama dengan ibu bapa waktu-waktu ini kerana masa perayaan ibu bapa pun banyak bercuti. So parents get to spend time with children. And teachers also need to spend time with their own families. And friends. Kita pun ada kawan-kawan kita nak sembang daripada maktab perguruan lah, rakan kita daripada universiti lah, daripada orang kampung kita lah. Life is not just work and family, but we also need some friends, right? And kita pun perlu recharge supaya kita tak burn out sebagai pendidik. So, do not forget, I put this cartoon here. I wonder what teachers do on school holidays. I don't know. Maybe sit around drinking coffee in a quiet classroom, waiting for us to come back. So lonely. No, teachers are doing many, many things. Let's go to the next slide. Okay. So, if you don't want to do anything, nak rehat saja. It's not wrong. Nak balik kampung, nak baca, nak buat kerja-kerja rumah, nak pergi shopping, nak bercuti. Dalam negara, luar negara, nak buat refleksi tentang apa you buat sepanjang semester, nak keluar makan selalu, nak hias-hias rumah, nak buat ujian kesihatan, nak catch up. Banyak benda tak buat, tak tahu tahap kolesterol sekarang macam mana, masa sekolah tak sempat nak pergi. Do all this. You have a hobby, you suka tanam, you ada tanam sayur dekat kawasan rumah. Bersedia untuk tahun akademik berikut, why not? Yeah. Movies and TV, gila tengoklah. This is the best time. Hal-hal keluarga, ibu bapa nak bawa ibu untuk dia punya cek mata dia. Buat, do all this. Ini kewajipan kita, ini tanggungjawab kita. Sebagai pengarah, saya bila staff datang kepada saya, doktor, hari Jumaat ni saya kena bawa mak saya untuk appointment dia. Saya say, okay. Ada tak apa-apa yang ni? Tak ada yang tugas ketara yang saya kena siapkan. Saya tak apa, carry on. You bawa ibu you, kalau dalam 4 jam, you balik, so fine. Kalau tidak, you boleh ambil cuti. Tapi jangan lupa ya, you kena bawa, balik kepada slide you boleh bawa ibu you. Kalau you tak bawa, tak ada siapa bawa, itu bukan kita tak memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan lah. We nak bertanggungjawab kepada keluarga. So if you want to roam the internet, you ada blog, you ada macam-macam, please you can do that. Itu nombor 15. Bertemu dengan kawan dan sebagainya. Why not? Dan lain-lain. Banyak lagi yang boleh dibuat. But do what you like. And holidays are important. Kalau di negara Finland, sekarang saya tengah rancang satu program dengan negara Finland. Bila saya cakap dengan mereka, dua profesor daripada universiti ni kata, oh, next week we will be on holiday. So memang tak boleh, dia hanya kata, but I will be reading my WhatsApp or my email. But dia tak mau buat kerja-kerja ketara. Dia akan jawab, but they don't want to. They want their holiday. Cikgu pun sama. Nak melawat negara Finland masa cuti sekolah, mereka tak terima. Dia takkan. So for them, the teachers having their holidays very important. Tapi bila sesi akademik sudah mula, then they are all serious in their business. Kadang-kadang saya terfikir, mungkinkah masa depan nanti kalau kita fikirkan bersama, sekolah hanya 4 hari saja. Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis kita bekerja dari 7.30 sampai 4.30 atau sampai pukul 5. So kita boleh gantikanlah beberapa jam yang hari Jumaat punya tu. Tapi hanya menjadi tanda soal macam mana murid nak makan dekat kantin. Takkan mereka nak kejar ke Petronas yang terdekat, dapatkan noodle dalam cup itu dan sebagainya. Itu dah tak kena. Tetapi mungkinlah saya jangka pada masa hadapan akan berlaku something like that. Kita kena fikirkan kita kena fikirkan
apa yang terbaik untuk sistem kita. Perkara-perkara ni boleh kita buat kajian, kita boleh buat kajian rintis. Kalau kita gunakan pendekatan itu, adakah ia akan membawa faedah dan sebagainya. Kerana dalam zaman sekarang, kita kena bukan saja lihat return on investment, tetapi juga return on energy. Sudah ada di sekolah, biar kita habiskan dan beri tumpuan yang sepenuhnya kepada tugas kita. Masa cuti, kita bercuti. Yeah. Sebaiknya lah. Itu pandangan saya. Last slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa akhiri dengan ungkapan yang saya bacakan, tapi hari ini saya tambah satu, saya tak pasti minggu lepas ada juga. The most effective kind of education is to play amongst lovely things. Learning through play. Ya. Ini Plato punya kata hikmah. And akhir sekali, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menerokai ilmu, jangan lupa kita boleh baca buku, kita boleh dapat ilmu daripada internet, kita juga boleh dapat ilmu daripada jurnal, makalah dan kadang-kadang sembang biasa dengan rakan-rakan. Ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. Itu saja daripada saya pada hari Jumaat ni. Have a good weekend. Have a good holiday over the weekend. Alright, thank you Datuk Mahendra. Saya tertarik tadi bila Datuk kata kita cikgu ni kena cuti, dan kita kalau sebagai pihak atasan pentadbir dia perlu memberi. Kalau contoh, pernah saya ada dengar juga rakan-rakan saya di mana bila nak cuti anak sakit, ada pihak pentadbir yang mengatakan you yang sakit kan, nak you yang sakit. So kalau anak 2-3 tahun 4 tahun yang tak boleh nak urus diri, kenapa nak persoalkan benda tu? It happen in school. So benda tu kita kena bagi saya, that one is not about you pentadbir atau you siapa, is about diri sendiri, timbang rasa sendiri. It's about you punya sifat, sikap, macam mana you nak tolerate dengan orang. So kalau you dah biasa tolerate dengan orang, you di mana pun level you akan boleh untuk tolerate. Tu cuti. Dan pada cikgu-cikgu pun kalau bercuti, kalau kita rasa kita nak cuti dengan tenang, selesaikanlah kerja-kerja kita, tugas-tugas kita supaya ia tidak menyusahkan orang lain. Itu saya memang peganglah. So kalau kita rasa kita nak cuti, even nak pergi berkursus pun, kita akan pastikan kerja semua dah siap. Menyusahkan orang lain. Itu yang saya tengoklah. Ada cikgu yang masukkan bahawa kalau bercuti boleh dipanggil balik. Ya. Kalau nak panggil balik, biarlah untuk sebab yang sangat penting. Kalau perkara itu boleh diselesaikan dengan cara yang lain, saya rasa biarlah cikgu itu bercuti. Ya, saya betul. Kalau boleh, yes, ujung minggu saya pun ada panggil pegawai saya, tapi kerana memang urgent and important. Kadang-kadang important tetapi not urgent. So biar ujung minggu you be with your family, but Monday I want you. And then you are full force, right? So boleh dipanggil balik, tapi kaji dulu adakah itu sangat, is it important and urgent, baru panggil balik. Kalau datang setakat nak datang buat benda yang remeh-temeh yang boleh dihabiskan dalam sejam, you are, atau rancang lebih awal sebelum pergi bercuti, bereskan hal itu kalau boleh. So perancangan itu penting. Kalau perancangan kita tak, itu boleh berlaku. Lepas itu kita, tak apa, kita boleh panggil balik je. So kita gunakan itu sebagai satu orang kata cara nak panggil orang balik. Kerana sudah tertera dalam perkeliling, boleh dipanggil balik. Perkeliling itu sebagai panduan. Tapi kalau you rancang dengan baik, selesaikan sejauh yang boleh sebelum mereka bercuti pun, kalau boleh. Kalau terpaksa, dan panggil balik. Sememangnya hujung minggu yang terakhir sebelum sekolah buka, kita selalu balik ke sekolah untuk mesyuarat dan sebagainya. Dan kita kumpulkanlah mesyuarat, 3 mesyuarat tu buat dalam sehari. Tak perlulah hari pertama kurikulum, hari kedua co-curriculum, hari ketiga buat mesyuarat. Why are you taking people's time? Walhal you boleh habiskan 3 mesyuarat atau 2 mesyuarat itu dalam 2 hari. You ambil 2 hari aje lah, tak payah to take all the time.
Itu kecakapan juga pengurusan dan kepimpinan. To me, I might be wrong. But that's how I look at it. Tak apa, cikgu boleh datang balik je. Kita suruh je. So then, people get very uneasy lah. Betul. Okey, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Cuma yes, thank you. Yang saya cuba saya tertarik tadi tentang Finland. Don't forget to count me in. Alright. Don't forget to count me in when you want to go to Finland. Yeah. We are planning. Don't worry. Okay. Saya akan masukkan dalam CDL yang berminat. Why not? Okay. Alright. Okay. So, thank you, Datuk. Okay. So, bye. Kita teruskan kita punya program pada petang ini bersama rakan CDL kita yang tak lain tak bukan iaitu Cikgu Nur Hafizan. Okey. Untuk kita siri yang ke-63 di CDL Semenanjung 63 ya. Okey, dengan tajuk kita punya perkongsian, tapi sebelum tu kita ingatkan sekali lagi objektif kita berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetisi guru untuk meningkatkan keupayaan guru antara kita rakan-rakan guru dan juga membina jalinan dan jaringan berterusan. Sebab di dalam ni kita terdiri daripada bukan di Kuala Lumpur saja, kita di seluruh negara, malah ada juga yang daripada Indonesia dan juga Brunei. Okey, so kita punya program berjalan selama 1.5 jam secara hands on dan setiap hari Jumaat di Semenanjung, di Sabah pada hari Khamis. Okey, so kita boleh tonton semula kita punya perkongsian rakan-rakan di YouTube CDL sendiri. Okey, so seterusnya saya ingin memperkenalkan pembentang kita, rakan kongsi kita pada hari ini, orang yang sangat hebat. Saya pun baru bersemuka malam tadi. Saya belum kenal lebih lanjut, tapi kenal dari rakan-rakan. Okey, saya perkenalkan, ini adalah Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab. Beliau mengajar di SMK Air Merah Kulim Kedah. Pengalaman mengajar yang sangat lama bagi saya, 15 tahun, sebab kita membesarkan anak 15 tahun tu lama kan. So lama ni 15 tahun. Okey, merupakan guru cemerlang fizik, merupakan juga penyampai fizik SPM Didik TV KPM. Ni artis Malaysia ni. Okey, dan beliau juga merupakan duta guru PDG di bawah Yayasan Petronas, kalau saya tak silap. Okey. Alright, seterusnya kita punya perkongsian hari ini. Okey, beliau akan berkongsi dengan kita. Kalau kita selama ni kita bercakap tentang STEM tu, dia ada in detail sedikit. Nanti kita tengok di mana Cikgu Hafizan akan berkongsi tentang aplikasi TRIS dalam RPH untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dunia sebenar. Ni yang kita nak tengok. How kita nak commercializekan kita punya pendidikan. Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Nur Hafizan untuk berkongsi dengan kita pada petang ini. Kutip ilmu banyak-banyak. Saya tamak sikit. Saya nak tamakkan ilmu. So kita tamaklah ramai-ramai dan kita sampaikan kepada rakan-rakan. Dan masih sempat lagi rakan-rakan guru boleh blast lagi kita punya program ini ke grup-grup WhatsApp yang lain untuk kita ramaikan lagi majlis kita pada petang ini. Dipersilakan Cikgu Nur Hafizan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Puan Sari, moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan selamat sejahtera, selamat petang, selamat bermula cuti kan petang ni. Cikgu Sari kan? Saya memang dah cuti dari semalam sebab saya di Kedah. Okey. So sebenarnya saya rasa macam takut juga ni bila tengok tadi audience macam sikit je, tiba-tiba dah 60 lebih Okey, jadi hari ni apa yang saya nak kongsi hari ni sebenarnya sedikit sangat. Mungkin kita akan touch sahaja tentang tajuk TRIS ni, sebab TRIS ni satu benda yang baru dekat Malaysia. Dan juga kalau dalam di dunia pendidikan ni, sebagai seorang guru, saya rasa kalau tanya mana-mana guru pun pernah tak guna TRIS dalam kelas, pernah tak dengar TRIS di sekolah, mungkin hanya beberapa cikgu sahaja kata ya.
terutama cikgu-cikgu RBT. Okey, sebab dalam DSKP pun diberikan kepada ada dinyatakan tentang TRIS ni hanya dalam DSKP subjek RBT sahaja tingkatan 2. Tapi subjek-subjek lain tak ada. Jadi adalah satu kerugian lah saya rasa kalau kita biarkan murid belajar tentang TRIS, cikgu belajar tentang TRIS di tingkatan 2, lepas tu lupa terus sampai tingkatan 5. Jadi satu kerugian. Okey, tapi sebelum tu Cikgu Sari dengan audiens semua, kalau ada orang tanya saya lah, cikgu expert TRIS ke? Cikgu TRIS expert level berapa? Oh, saya tak ada level Saya tak ada level. Apa yang saya nak share hari ni, apa yang saya baca, apa yang saya faham dan apa yang saya guna dalam saya punya research PhD saya sahaja. So mungkin saya punya ilmu hari ni yang nak share dengan semua audiens adalah terlalu sikit. Okey, sebab saya tengok dekat sini, dekat audiens di Cikgu Sari ada teknologis, ada doktorat. So saya rasa macam ya Allah, takutlah pula. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tengok hari ini sebenarnya apa yang kita nak cuba capai. Okey, so objektif ada 3. Yang pertama itulah yang paling penting sebab kalau boleh saya nak berkongsi dengan semua, kita nak mengenali TRIS. Apa itu TRIS? Kemudian kita nak mengenal pasti real world problem dalam PDP. Sebenarnya yang nombor 2 tu adalah ada kaitan dengan slot saya yang sebelum ni. Slot saya sebelum ni slot yang ke-39. Kalau saya pernah bercerita tentang apa teaching model yang sesuai yang kita boleh bina untuk membantu murid enhance problem solving skill dalam real world problem ni. Okay, kemudian yang ketiga, kita cubalah mengaitkan TRIS dalam RPH. Okay, by the end of kita punya kita kata perkongsian hari ni adalah diharapkan semua audience kalau boleh dapatlah menjana sedikit idea itu aplikasi TRIS bagi real world problem mungkin dalam subjek masing-masing, dalam bidang masing-masing. Tak semestinya cikgu Okey, so sebelum kita meneruskan dengan TRIS, so saya inginlah berkenalan dahulu dengan audiens-audiens yang ada pada hari ini. Sebab daripada nama tu mungkin saya kenal beberapa orang sahaja. Seperti kita punya moderator, Datuk, Dr. Zalina, lepas tu ada beberapa cikgu dalam ni yang saya pernah dengar namanya. Okey, mungkin tak pernah jumpa. So kita berkenalan dulu sikit boleh ke cikgu? So saya ada sediakan ni. Hari ni kita sambil berdiskusi tentang TRIS, kita guna aplikasi ClassPoint ni cikgu untuk saya mengenali cikgu-cikgu. Boleh ke cikgu-cikgu? So dekat sini ada paparan skrin. Okay, cikgu boleh scan untuk klik ClassPoint app.join. Lepas tu boleh isi nama dengan klik join ni, jadi supaya saya boleh berkenalan. Okey, sekejap saya tengok Okey, so dah scan ke? Kalau dah scan, saya buka ni. So saya berharap bolehlah dah ada seorang masuk. Okey, saya nak tengoklah. Okey, sesi kita santai. Kalau ada sebarang soalan terus je tanya. Okey, terus je tanya. Kak Sari kita dah berubah tempat dah. Fizan, boleh share balik yang tadi tu. Okey, ayah ni. Link tu boleh masuk ke? Dekat chat pun okey juga tu. Okey, sekejap saya cari jap. Sekejap. Sekejap. Kod dia ada dekat hujung atas paparan skrin tu. Copy, sekejap saya pergi ke paparan tadi. Dekat atas tu kan ada nombor 85514. Macam tu. Okey, bagi kod belum scan tak apa. Kalau belum scan ni saya ada send dia punya tu dekat ada juga cikgu lain dah tolong share juga tu, Cikgu Nur Rashidah. Terima kasih cikgu. Okey. Right, semakin ramai semakin berdebar. Okey, alright. Jadi dah ke? Baru ada 7 orang yang saya lihat, iaitu
Cikgu Karmilin, Cikgu Izura, Cikgu Nabila, Cikgu Izzati, Teacher Rin, Alan, ni TX ni, teknologis ni saya segan ni. Okey, orang hebat. Wana, May, Mulyana. Hai Cikgu Mulyana. Okey, Cikgu Sari pun dah ada. Okey. So kawan-kawan kita Cikgu Sari kenapa ada 2 skrin ni? Buka PC kat rumah. Oh, so ada dua ni 2 kamera. Ada 2, satu MacBook. Oh, patutlah. Dah sampai rumah nak tutup ni. Okey. Alright, so kita ada 17. Okey, tak apa cikgu. Kita berkenalan. Cikgu Mas Nora. Mas Nora nama macam saya. Nama panggilan saya Cikgu Nora. Kalau nama-nama glamour saya dekat saya punya channel YouTube, dekat saya punya sekolah. Okay. Nama penuh memang Nur Hafizan. Okay. Selamat berkenalan cikgu-cikgu. Jadi, saya teruskan dulu Okey. Cikgu kekal je dalam class point sebab saya akan paparkan yang kedua ni, iaitu yang ni dah tadi ada beberapa orang yang masuk ni kan. Okey, so saya nak tengok cikgu punya mood hari ni. Sebelum kita bermula. Okey, so cuba kita sharekan apakah mood cikgu pada hari ini. Masih lagi di class point yang sama. Cikgu just boleh kita kata yes, okay. So saya dah stop yang tadi. So kita masuk ke slide kedua cikgu dekat class point. Biasanya kalau kita dah stop di slide yang pertama tadi, cikgu boleh terus menjawab dekat slide yang kedua ni sahaja. Okay, ada soalan tu dijawab Max. Okay, please, okay, sekejap kita tengok respon-responnya. Okay, collecting respon dulu. Okey, kalau saya sendiri kan, kalau Cikgu Sari, apa mood Cikgu Sari? High energy ke low energy? Saya high energy. High energy and high listeners So kalau saya sebenarnya nervous high energy tapi a little bit nervous. Okay. Alright. So yang ini, okay, class is full. Okay. So yang ini, okay. So kalau kita tengok paparan, sekejap saya share kita punya paparan ni. Mana ni? Mana nak cari paparan ni? Okay. So dah react ni. Sekejap lama tak pakai benda ni. Okay, so thank you cikgu-cikgu. Saya nampak ramai yang jawab excited. Okay, excited paling banyak Cikgu Sari. Dekat paparan skrin saya ni, pleasant, surprise, high energy, blessed, tired pun ada, happy and tired. Okey, tak apa, cikgu boleh teruskan menjawab yang tu. Cuma kita akan pergi ke slide yang ketiga. Yang seterusnya, apa saja cikgu punya mood sekarang, kekalkan. Yang mana pleasant, calm, high energy, teruskan dengan mood tersebut supaya hari kita berlalu dengan tenang. Okay? Saya ni nervous tapi saya cubalah tak nampak dekat muka Cikgu Sari. Okay, jadi kita teruskan slide kita. Okay, saya ada satu gambar dekat sini. Kalau cikgu-cikgu tengok, boleh nampak tak Cikgu Sari paparan skrin sekarang ni yang what do you do with a problem? Boleh. Boleh nampak Okay, so saya tak nak buka word cloud dekat sini sebab saya biarkan cikgu menjawab soalan yang mood tadi. Mungkin ada yang tak sempat. Okay, yang ni mungkin kita boleh gunakan gunakan ruangan chat dekat Zoom ni. Okay, kalau contoh macam gambar budak tu, dia duduk menengok fikir nak jawab homework ke, dah banyak buku dekat tepi tu, macam orang ada masalah je. So biasanya kalau kita sendirilah sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, sebagai apa sajalah kita punya peranan, sekiranya kita ada problem, selalunya kita buat apa? Cikgu Sari buat apa cikgu? Selalunya saya kalau ada problem, saya macam tenang, relax dulu. Okey, kena relax dulu kan? Relax dulu. Malah fikir. Minum kopi. Dan baru fikir.
Baru Tengoklah, fikir. tengok masalah tu kalau ada urgency sangat macam tu, Ah. kena action jugalah kan. Kau tak, waktu ada orang tidur masjid, Tidur masjid. Itulah bagus. point. Kita Terapi sebab tu. nak menenangkan fikiran tapi Hmm. adakah masalah kita selesai? Tak kan? Tak, maksudnya masalah tu kita mesti cari penyelesaian juga supaya at least kalau kata setiap masalah tu sebenarnya memang pasti ada masalah. Tapi kalau ada penyelesaian dia. So macam contoh kalau ni mungkin masalah budak ni nak buat di sekolah kan. Tapi kalau kat sekolah macam contoh kita tengok di sekolah, ni contoh antara masalah-masalah juga ni. Okay, betul lah. Siapa ni? Samsung. Okay. Terus cari cara nak selesai masalah. Okay, bagus ni. Jiwa tenang. Inhale deep. So contoh kalau kat sekolah Cikgu Sari, kita tengok meja rosak ni memang banyak. Penuh longgok dekat belakang bengkel selalunya. Sama juga kalau kita tengok anak-anak didik kita pun yang macam mungkin tak berkemampuan ke tengok beg koyak, baju koyak. So ini adalah antara masalah-masalah yang kita boleh nampak di sekolah kita sebagai seorang guru. Tapi adakah kita berfikir penyelesaian dia selain daripada beli baru? Orang kata kalau rosak beli baru, tapi apa kita nak buat dengan yang longgokkan ni? Jadi ini kita panggil macam kita ada satu masalah, tapi sebenarnya kalau kita ambil jalan mudah untuk beli baru, maknanya kita macam tidak menyelesaikan masalah. Mungkin nanti masalah tu akan berulang. Jadi antara contoh masalah ni maknanya kita sentiasa macam kata siapa ni, Samsung ni siapa, terus cari cara nak selesaikan masalah. Okey, jadi kalau kita nak mencari penyelesaian, itu bermaksud kita sebenarnya tengah mengeluarkan idea. Okey, so idea ni sebenarnya kalau kita kata kita tak ada idea lah, kita tak ada idea. Tapi saya suka dengan quotation ni. Actually, kita boleh kata somebody, someplace, somewhere else sebenarnya dah already solve this problem or very similar to it. Okay, cuma sekarang ni creativity kita untuk mencari solution yang sesuai untuk kita adaptkan dengan problem yang kita hadapi sekarang. Okay, jadi dekat sini hari ni fokus kita nampak. So kalau kita ada some problem, tak kira lah real world problem dalam kelas, problem di rumah, problem di mana sahaja. So means kalau kita nak solve that problem, mesti kita kena mulakan dengan idea. Tapi bagaimana kita nak mencari idea? So itu yang kita akan cuba kupas hari ini. Okay, sebelum kita pergi kepada trees dan semua-semua tu, so saya nak recap balik Cikgu Sari. Saya punya slot pada sesi yang 39 tu. Okey, kalau ikutnya masa sesi 39 tu saya ada cerita. Kalau kita murid contohnya di sekolah lah, kalau kita memberi satu masalah dekat dalam kelas kepada murid, masalah tu berupa contoh soalan lah. Soalan yang kalau kata real world problem, so dalam soalan tersebut kalau macam contoh saya sebagai seorang guru fizik, konteks saya bila masuk satu topik, so saya akan relate dengan apa sebenarnya, kenapa dia belajar. Macam kita sembang semalam Cikgu Sari kan, Cikgu Sari mengajar matematik. So murid tanya, kenapa kena belajar matematik? So dia mungkin tak nampak kalau kita sekadar mengajar di kelas hanya mengaitkan apa yang ada dalam buku sahaja. So sebab itulah murid jadi kata tak faham kenapa kena belajar. Macam saya ajar fizik, budak-budak selalu tanya, cikgu kenapa macam sekarang ni tajuk kegravitian, kuantum, saya bukannya nak jadi angkasawan, saya bukan nak jadi saintis, saya nak kerja biasa-biasa je. Sebab kategori sekolah saya ni kategori sekolah lemah. Jadi dia tak nampak pun cita-cita untuk menjadi seorang yang sangat berjaya dari segi pendidikan. Kan? Jadi dekat sini bila kita kaitkan real world problem ke dalam kelas kita, maka kita boleh membantu murid kita kata planning for future. Maksudnya dia dah faham kenapa belajar fizik. So sebelum ni mungkin dia tak sedar. Sebenarnya tanpa sedar pun dia sedang orang kata menggunakan aplikasi yang dia belajar. Contoh kalau matematik tadi, bila dia berurusan dengan duit, memang kena pandai matematik, kena pandai tambah tolak
darab bahagi. So kalau dalam fizik, contoh kehidupan seharian dekat rumah. Kalau kata mak minta tolong tumbuk sambal belacan pun tu dah konsep fizik. Maksudnya daya impuls. So kalau kita kaitkan benda yang di luar, di dunia sebenar ke dalam kelas, saya rasa pembelajaran kita akan jadi lebih bermakna. Okay. Jadi ni antara problem solving model yang saya perkenalkan pada sesi ke-39. Ada banyak lah. Okay, macam yang pertama ni PDCA, saya rasa kita ni cikgu banyak guna ni. Betul tak? Act, plan, do, check. Act, plan, do, check. Cikgu Sari guna tak? Guna kan? Selalu dalam panitia pakai ni. Jadi kalau kata dalam ideal problem solving method tu pun dia ideal tu ada 5. Tu dibuat oleh Bransford pada tahun 1993. Lama dah model ni. Okay, kemudian kita ada juga model seterusnya ni, 6-step problem solving model. Yang ni daripada siapa dia? Saya tak ingat dah yang ni. Okay. So dia ada 6 step. Kalau kita nak solve problem, kita identify dulu. Kemudian kita cari root cause. Kita generate all possible solution. Select the solution. Lepas tu plan. Lepas tu evaluate. Lepas tu pusing lagi. Jadi banyak sangat problem solving model yang ada. Jadi kita nak tengok yang mana sesuai dengan kita. So the 9 problem solving strategies pun sama. Kalau tadi ni 6 step, lepas tu dah jadi 9 step. So kalau kata kita go deeply sebenarnya, jadi lagi panjang sebenarnya cerita dia. Jadi hari ni yang saya terangkan ni, problem solving model ni boleh dilihat balik dalam saya punya siri ke-39 dulu. Okay, saya ada buat ni. Sekejap. Integrated teaching model, how to make it real. So yang tu lebih kurang macam kalau siapa nak sambung belajar ke, bolehlah cuba sebab apa yang saya buat masa PhD saya, memang saya membina, develop teaching model baru. Okay, dan Alhamdulillah teaching model saya telah selesai, telah berjaya. Cuma kalau lepas Viva mungkin baru saya boleh share dekat sinilah. Okay. So, ini antara contoh-contoh real world problem kalau dalam subjek saya lah. Maksudnya kalau dalam subjek cikgu-cikgu, saya tak pasti. Mungkin subjek sains, matematik, fizik, kimia, bio, kita mungkin lebih kurang sama. Tapi mungkin kalau dalam subjek bahasa ataupun subjek bidang teknik vocational, kemanusiaan, mesti ada kaitan dengan real world problem. Betul tak? Boleh tak cikgu-cikgu share, cikgu-cikgu yang ada dekat sini, kalau cikgu-cikgu bukan bidang STEM macam saya, so ada tak di dalam subjek cikgu, cikgu boleh berkongsi dalam chat ada tak dalam bidang cikgu yang bila cikgu mengajar, adakah cikgu ajar konsep, teori saja atau cikgu mesti relate dengan kehidupan? Macam mana dengan Cikgu Sari kalau kat sekolah? Memang relate lah. Kalau macam contoh tajuk wang, lepas tu tajuk pecahan. Pecahan tu saya selalu remind anak murid saya. Kena wajib belajar pecahan, kena faham. Sebab nanti semua orang nak kahwin kan, saya tanya. Semua nak kahwin. Lepas tu saya kata faraid kena tahu. Nak faraid kena pecahan. Itu antara benda-benda yang saya relatekan dengan kehidupan diorang lah. Maksudnya bila kita kaitkan dengan kehidupan, kita juga boleh cross subjek kan? Merentas kurikulum kita punya pembelajaran. Betul-betul. Thank you Cikgu Adibah pun ada share. Kalau dalam account kita terima duit dari ibu beli barang dekat kantin. Betul-betul. Boleh pergi melancong mesti pandai cakap English. Betul lah tu. Maksudnya bila belajar dalam kelas tu murid dia mungkin tak nampak. Ajar sejarah. Hai Sifu. Sifu pun masuk. Okey, sejarah kena kaitkan dengan kehidupan sebenar baru lebih faham. Betul. Saya rasa subjek sejarah ni antara subjek yang memang paling banyak kena kaitkan dengan real world problem, dengan situasi dunia sebenar. Sebab kalau saya sendiri kan Aini, saya sebenarnya boleh cakap dulu mungkin sebab saya orang otak sains, saya memang tak minat sejarah. Tapi itulah. Kita kalau cikgu kita just saja teori yang dalam buku tu memang tidurlah jawab dia kan. Okey. Dalam buku teks pun ada. Betul Cikgu Mulyana, ada dekat buku teks. Tapi kadang-kadang kita kena
berada di luar juga daripada kita punya buku teks ni kadang-kadang kan. Okey, macam contoh ni kalau dalam kimia ada dekat paparan skrin, subjek ERT, masak nasi goreng kena buat apa? Buat potong bawang. Okey, yang seronok tu cikgu, betul. Kalau kita bawa dunia sebenar ke dalam kelas, sebenarnya pembelajaran kita lagi menarik dan kalau murid tu lagi senang sebenarnya nak ingat. Macam contoh saya pernah dulu masa saya dicerak oleh Nazir, kebetulan dicerak oleh Nazir untuk jadi guru cemerlang ni tak ada planning dia nak datang hari tu, tiba-tiba datang. So saya sebenarnya hari tu baru masuk tajuk gelombang dan memang nak bagi budak feel dulu apa itu gelombang. Sebenarnya saya janji dengan budak kita orang nak basking dalam kelas. So semua orang bawa alat muzik macam-macam lah, ada daripada seringkas-ringkasnya clap-clap tu, recorder ada, violin ada, gitar ada. So berbasking lah bersama-sama dengan Nazir pada hari tersebut Cikgu Sari. Jadi dah tak unplanned kan. So kita buat je. Jadi sebenarnya seronok bila murid kita bagi aktiviti bawa dunia sebenar tu ke dalam kelas, dia jadi lebih menarik lah. Okay. Tapi menarik juga, tapi bila di dalam soalan, di dalam kita punya nak selesaikan kita punya kita kata kita punya lesson tadi, so kita mesti nak kena guide murid bagaimana kita nak minta dia selesaikan masalah supaya apa yang kita buat dalam kelas kita kaitkan dengan dalam soalan yang dalam kertas ujian peperiksaan dan dia boleh faham, lekat di hati dia dan bawa ke dunia sebenar pada bila dia dah lepas sekolah. Okey, jadi kita tengok balik. Ni idea Okey. So idea kita berkenalan dengan Tris. So baru sampai ke Tris. Intro saja pun dah setengah jam. Okey. Jadi right. Okey. Sekejap kita tengok. Okey, daripada Cikgu Nurul Aini, GC sejarah kita kalau kita tengok contoh Cikgu Aini bagi pemimpin dahulu buat perjanjian dengan British. Ajar murid membuat keputusan hidup fikir dengan wajah dahulu. Betul-betul. Tambah sekarang ni kita dah nak mengundi 2 minggu lagi. Jadi anak-anak muda yang berumur 18 tahun tu yang baru kali pertama nak mengundi memang perlu diberi pendedahan supaya berfikir dengan wajah dahulu. Betul Cikgu Aini saya agak risau mudahnya diorang dibeli macam itulah sebab diorang lah tonggak kita punya masa depan negara juga. Okey, so TRIS ni apa? TRIS ni kalau saya nak sebutkan cikgu saya pun berbelit lidah sebab dia adalah bahasa Rusia. Teoria Rationa Izobratilskish dan Zadah. Okay, so daripada Janris Astula ni. So Astula ni sebenarnya dia seorang jurutera lah dekat Rusia pada tahun 1946 zaman dahulu. Cuma dia mengapa dia perkenalkan TRIS bila dia sebenarnya seorang jurutera yang bagus. Dia melihat ada banyak masalah bila nak design sesuatu, nak kan jurutera membina sesuatu kan, mungkin bangunan ke barang ke produk ke prototype whatever. So dia jumpa banyak masalah. Jadi dia kata setiap masalah tu bila collect, bila dia tengok, dia kaji orang lain punya pattern. So dia kata setiap ni memang dah ada solution dia sendiri. Jadi sebab itulah dia perkenalkan TRIS ni. So TRIS ni ikut bahasa Rusia lah, tapi dalam bahasa Melayu kita boleh panggil dia teori penyelesaian masalah inventif. So apa benda teori penyelesaian masalah inventif ni? Kita tengok sebentar lagi. Okay, so dalam bahasa Inggeris dia panggil Theory of Inventive Problem Solving. Okay, sebelum tu Cikgu Sari dengan rakan-rakan yang lain, kita punya session hari ni kita tak banyak hands on macam slot sebelum ni tau, sebab hari ni kita just macam introduction. So kita akan more discussion dekat chat. Boleh Cikgu Sari? Okay, so kalau orang tanya TRIS tu apa sebenarnya? TRIS tu sebenarnya kita nak kata dia adalah satu filosofi pun boleh. Adakah dia ni boleh jadi proses untuk membantu menyelesaikan masalah? Ya, betul juga. Dan dia juga adalah tool. Sebab apa? Dalam TRIS ni sendiri, kalau tadi saya ada beritahu si Ashula tu, dia telah mengkaji pattern-pattern daripada orang lain punya produk dan dia telah keluarkan satu list yang kecil untuk memudahkan orang lain nak guna pula lepas ni. Okay, jadi kita kata dekat sini tools yang dia
kumpulkan ni, sebenarnya ini adalah berdasarkan konsep menyelesaikan pencanggahan. Macam contoh, pencanggahan ni macam ni, kalau senang, kalau macam kita tengok di sekolah, kita tengok di pra-sekolah. Pra-sekolah ada tak dekat sekolah Cikgu Sari? Ada? Okey, so kalau ada, biasanya kalau Cikgu Sari tengok meja di pra-sekolah tu biasanya sama tak dengan meja di murid kelas darjah 6? Tak sama. Tak Sebab sama. dia orang lebih rendah, lepas tu lebih fancy. Lebih fancy kan. Itulah maksudnya dekat situ kita ada satu pencanggahan. Kalau kita di sekolah kita nak menyelesaikan, kita mungkin ada sedikit sahaja kewangan yang kita nak bangunkan satu sekolah. Mungkin sekolah kampus, sekolah dekat perkampungan pedalaman ke yang baru nak bina, kita mungkin nak cuba menyelesaikan masalah pendidikan di satu tempat yang terpencil. Kita nak buat sekolah tapi kita tak naklah beli meja kecil, meja besar supaya kita boleh guna sekali satu meja. Satu meja yang sama. Time budak prasekolah guna, kita boleh guna meja tersebut. Time budak yang besar nak guna, kita boleh gunakan juga. Jadi dekat sinilah idea-idea yang kita kata berlaku pencanggahan. Nak benda yang sama tapi nak guna dua fungsi. Jadi inilah yang TRIS akan bantu. Okey, TRIS akan bantu. Jadi si Astula ni cakap kalau masalah apa pun sebenarnya pasti ada dia punya penyelesaian. Okey, so kita tengok sikit sejarah dia macam yang saya sebut tadilah. Astula ni dia melihat pada 200,000 pattern produk di seluruh dunia pada tahun 40-an sehingga beberapa tahun tu. Jadi dia telah mengeluarkan satu prinsip inventive tree. Inventive ni tadilah kalau problem yang ada pencanggahan, kita boleh solve menggunakan 40 prinsip ini. Okey, jadi prinsip inilah yang saya nak share dengan cikgu-cikgu hari ini, di mana 40 prinsip ni tak semestinya kita pakai semua 40. Okey, daripada maksudnya apa sahaja masalah. Mungkin masalah dalam subjek sejarah, masalah dalam subjek bahasa Inggeris, masalah dalam subjek pendidikan Islam, masalah kita sebagai guru nak buat kajian tindakan, masalah kita nak membina inovasi. So ada banyak masalah cikgu kena fikir, masalah murid nak jawab soalan-soalan problem solving, kebat semua. So kita boleh gunakan salah satu daripada 40 prinsip inventif ni sebagai kita punya penyelesaian. Okay, jadi siapa sesuai guna TRIS ni? Semualah, pendek kata semua. Dunia industri, dunia inovasi, pendidikan, kehidupan seharian. Okey, jadi bagaimana sebenarnya TRIS ini? Okey, so TRIS ini sebenarnya macam ni sahaja cikgu. Okey, dia ada 4 step sahaja, iaitu yang pertama, kalau kita ada sesuatu masalah, okey, contohnya kita kata macam contoh kalau saya kata kita nak buat inovasi Cikgu Sari, kita tengok masalah tadi, meja kita tadi, meja kecil, meja besar, tapi kita nak meja satu je. So itu specific problem kita. So kemudian kita kena pergi ke general problem. Okey, maksudnya kita nak meja rendah untuk pra, meja tinggi untuk murid lebih besar. Jadi general problemnya apa? Masalah kita ialah ketinggian meja tersebut. Jadi apa next step kita? So kita kena carilah apa general solution kita. So mungkin kita boleh buat, kita kata kita kaki dia tu yang problem sebenarnya. Kalau meja tu tadi tak ada masalah, atas sama je. Jadi cuma nak tinggi rendah berdasarkan pengguna. Jadi general solution tu kita kata kaki meja tersebut yang perlu dilaraskan, perlu disesuaikan. Jadi apakah solution kita? So solution kita mungkin kita kata meja itu kita boleh buat macam yang pelamin punya pelamin punya tiang tu kan, yang kita boleh turun naik kita ada kunci dekat tepi tu. So tu contoh lah. Okay, jadi macam mana kita nak ikut flow 1, 2, 3, 4 ni, sebenarnya kita boleh apply TRIS model of problem, TRIS tool, TRIS model of solution. So dekat sini TRIS model of problem yang ni lah, yang tengah dipaparkan sekarang ni ada 4 step. Cuma kita akan tengok ni TRIS tool ni, 40 tools. Cikgu-cikgu ada soalan tak nak tanya apa-apa? Sambil-sambil tu boleh tanya Saya ni cakap kan macam syok sendiri pula. Mungkin ada yang nak bertanya apa-apa dulu sebelum kita go through lebih lanjut. Nanti saya akan tunjuk contoh juga kalau dalam kelas macam mana. Okey?
Ada ke? Ada tak dekat sini yang memang cikgu-cikgu yang memang dah guna TRIS? Dah memang tahu, dah memang ada sijil TRIS expert level 1, level 2, level 3. Mungkin boleh share dekat kita. Seronok tengok cikgu present. Seronok apa Cikgu Sari? Segan pula saya. Itulah. Okay. Oh, dia ada level-level lah. Dia macam ada test ke? Dia ada sertifikat kita boleh apply untuk kita jadi expert TRIS ni. So dekat TRIS dekat Malaysia ni kita ada ramai expert, biasanya Dr. Red lah. Yang selalu saya rujuk untuk saya punya research ialah Dr. Zul Hasni, Dr. Z Kajang selalunya orang panggil dia tu. Kalau pernah tengok dia dekat Facebook, dekat YouTube, dia memang TRIS expert yang dah habis level lah. So dia sekarang ni yang membuat kelas-kelas untuk TRIS ni. So TRIS ni tak sebenarnya ada cikgu yang apply. Macam saya tengok selalu Cikgu Ma'ruf kalau kenal. Rasanya kalau tak silap dia juga ada TRIS expert punya certificate. Tapi tak tahulah level berapa. Kita boleh apply cikgu sebab maksudnya kalau kita ada expert punya sertifikat dekat situ, dia macam orang yang ada extra knowledge lah. Macam contoh kalau kita tengok dekat kita punya audience ni ada seorang teknologis kan. So untuk apply teknologis kan dia ada certain dia punya requirement. So sama jugalah untuk TRIS ni pun. So TRIS ni kalau macam contoh orang yang nak pergi kerja dengan industri. Kalau contoh nak minta kerja dengan Proton. So kalau dia ada sijil TRIS expert tu mungkin lebih cerah lah dia punya chance untuk dapat kerja. Sebab kita tahu TRIS ni memang dia besar sangat. Kalau dekat luar negara saya ada buat bacaan memang siapa yang ada TRIS punya sertifikat ni memang dicarilah. Dicari. So boleh cuba layari TRIS Malaysia. Saya tak ingat dia punya website, cikgu-cikgu boleh apply TRIS Malaysia. Dekat TRIS, dekat Malaysia kita dah ada. Okay, so cikgu-cikgu tak nak tanya soalan, so kita sambung lagi. Okay. Jadi TRIS dalam problem solving ni sebenarnya step yang sama saya ulang tadi juga. Sebenarnya langkah pertama tadi specific problem tu sebenarnya kita define dulu masalah kita apa. Kalau contoh masalah major tadi, kita terangkan sebenarnya apa kita nak buat. Sebenarnya kita nak menghasilkan satu inovasi. Okay, jadi kita pergi ke step kedua, generalkan dia. Okay, lepas tu daripada general punya problem tu kita keluarkan apa dulu general solution. Okay, supaya kita boleh cuba bantu solve problem. Okay, so yang terakhir ni use kita kata identify solution to resolve your problem ni. Step keempat ni sebenarnya yang akan guna 40 prinsip inventif daripada Ashula tadi. Okay, so kita tengok contoh lah sebab cikgu tak nak bertanya. Ada cikgu kita ya, cikgu ni, Cikgu Hafiz Adnan. Dia adalah pemegang TRIS Certificate Level 1. Wah, tahniah Cikgu Hafiz. Tahniah cikgu. Kita kena belajar dengan dia ni Cikgu Sari. Saya betul. tak saya tak berkesempatan lagi nak apply sebab saya ingat tunggu saya habis saya punya PhD ni baru boleh apply lah. Sebab saya memang guna TRIS dalam saya punya kajian. Tapi segan lah nak apply level 1, level 2 ni kita macam tak ada knowledge kan. Cikgu biasa je. Cikgu Hafiz ajar dekat sekolah ke Cikgu Hafiz? Mungkin boleh share sikit kot. Ya, ajar sekolah. Cikgu Tingkatan 2. subjek apa? Oh, RBT ke? Ya, RBT tingkatan 2 ada pecahan masa kan. Time kita nak apa? Nak tinggi, nak rendah dalam masa yang sama. Itulah betul kan. Betul lah macam contoh saya pun agak-agak je contoh tu. Nampak macam mudah belum tentu dapat. Apa tu maksud cikgu? Okay. Jadi kita tengok contoh ni matematik lah. Sebab Cikgu Sari matematik semalam saya fikir apa contoh nak buat subjek-subjek lain. Kalau saya tunjuk fizik je bosan kan. So saya tunjuk kalau matematik ni selalunya ni contoh dalam kelas kita bagi 6x² tambah 5x sama dengan 6. So macam mana kita nak relate dengan TRIS punya problem solving method ni. Jadi kita tengok step pertama tadi spesifikkan problem tu dulu. So kalau kita spesifik, sebenarnya kita buat tau TRIS ni dalam kelas tanpa kita sedar. Okay, jadi kita selalunya cakap kat murid, okay murid korang kena tukar kepada standard form dulu, iaitu semua nombor-nombor ni akan jadi berada di sebelah kiri, so akan jadi sama dengan kosong. So ini standard form.
Lepas tu bila murid dah tukar kepada standard form, selalunya kita buat apa Cikgu Sari? Kita akan relate dengan general punya form lah. Okay, general punya form ni memang ada dekat buku teks. So mana-mana soalan yang kuadratik punya equation, kita mesti relate dengan ax square plus bx plus c equal to 0 kalau kita nak selesaikan masalah tu, kita nak cari nilai x. Okay, jadi di seterusnya, apa pula murid buat? Biasanya nak buat apa ni? Cikgu Sari tahu tak yang ni? Ingat lupa lah. Kalau nak cari x, kena keluarkan x. Kena keluarkan x, kita boleh pakai banyak cara. Ada cara pakai formula, ada cara pakai tekan kalkulator terus dengan budak-budak tu kan. Yang lain ni kan dah tak berfikir sangat, bergantung kepada kalkulator yang kalau sekolah menengah ni. Sekolah rendah tak ada kan? Tak ada, tak boleh. So kalau sekolah rendah saya rasa mungkin dia guna kaedah cuba jaya banyak kan? Betul. Cuba jaya. So mungkin juga kita boleh guna kalau di sekolah menengah ni nak guna kaedah-kaedah lain lah. Okay, jadi kat sini salah satu contohnya formula. Ni formula yang selalu kita tunjuk dekat kelas. Kita akan pakai x sama dengan negatif b plus minus b square. Minus ada tertinggal tolak tu. B square tolak 4ac per 2a. Jadi last kali specific solution dia murid dapat ni jawapan ini. Jadi kalau sebenarnya apa yang kita dah buat dalam kelas tu, kita memang guna tris ni, tapi kita tidak menyedari. Okay, jadi dekat sini kita tengok langkah tris ni senang je. Kita boleh simpulkan seperti yang dekat paparan skrin ni. Setiap masalah mesti ada penyelesaian. Masalah pertamanya, step pertama, kenal pasti dulu yang manakah masalah. Kita tak pandai maths, tak apa. Tak pandai maths saya pun tak pandai sangat juga. Cikgu Sari, cikgu maths pandai ke mana? Okay, cikgu tak apa, kita belajar. Saya tak pandai sejarah. Okay. Untuk tu step pertama dia. Kemudian kalau kita ada cikgu subjek apa yang cikgu yang tak pandai maths ni, kita cuba guna cerita subjek cikgu. Contohnya macam bahasa lah. Saya tengok paling, kalau dekat sekolah saya masalah bahasa Inggeris kan. Okey, kalau sebab murid-murid yang memang datang daripada keluarga yang bukan penggunaan bahasa Inggeris, dan jadi bila kita pun berada di situ dengan kita-kita sekali tak dapatlah nak memahirkan diri. Jadi apa penyelesaian dia kalau kita kata kita bermasalah tu masalah berbahasa. So kita senaraikan beberapa penyelesaian. So kalau saya pernah tengok cikgu-cikgu sekolah saya, diorang bermula dengan macam dulu masa PDPR ni Cikgu Sari banyak guna macam handphone. Handphone mesti dalam bahasa Inggeris. Kan dia punya tu kan. Jadi bila kita benarkan penggunaan telefon, kita nampak macam adalah dia faham beberapa perkataan dekat paparan telefon. Lepas tu kita suruh dia buat TikTok ke, dia tengok YouTube ke, kita ajak tengok movie yang dalam bahasa Inggeris tanpa sari kata ke. So dari situ dia, itu adalah kita kata beberapa penyelesaian lah. Okay. Kemudian langkah ketiga, barulah kita selesaikan masalah dengan teliti. Kemudian kalau masalah tak dapat selesai, kita cari solution lain. Sebab kata Ashula, setiap masalah mesti ada penyelesaian. Okay, so tadi saya ada sebut di awal-awal tu, Ashula kata tris ni hanya untuk inventive problem sahaja. Apa benda inventive problem? So inventive problem ni problem that have side effect when improvement effort occurs. Okay, maksudnya macam sejarah bahasa. Okay. Bahasa tu gagah je, sejarah alamak. Okay, kena belajar dengan Cikgu Aini ni. Okay, jadi inventive ni dia ada side effect. Maksudnya macam tadi, case meja kita tadi. Kalau kita kata kita beli meja yang kaki pendek, efek dia murid yang tinggi akan rasa kurang selesa. Tapi kalau kita beli meja yang tinggi, nanti murid yang prasekolah juga kurang selesa. Jadi dia nak ada pencanggahan macam tu. Bila masalah yang ada pencanggahan, barulah kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tris. Okey. Jadi di sini, ni contoh Ni contoh ni saya ambil daripada sumber internet juga ni. Okey, daripada student UPSI kalau tak silap. Okay, dia keluarkan perbezaan. Kalau kita non-inventive ni selalunya kita macam list down macam tadilah. Kita list down tak berjaya, ulang balik. Tapi dalam inventive problem solving, dia daripada spesifik, kita simplifiedkan dia, kita cari apa kaitan dengan general solution, general problem,
general solution dan dia berakhir dengan specific solution. Okay, general solution ni kita tengok sekejap lagi. So ni dia punya perbezaan Inventive ni, dia ada 4 step. Saya takkan go deeply yang ni sebab ini mungkin kita akan sambung dalam second punya slot nanti sebab TRIS ni banyak sangat dia punya cerita. Cikgu yang Hafiz tadi mesti tahu kan bila ambil test kan, mudah cikgu lulus level 1. Cikgu Hafiz, mudah tak lulus level 1 punya cert? Ya, saya dapat cert dia. Oh, test dia tu macam mana cikgu boleh kongsi sikit tak? Dia punya step untuk dapat cert level 1 tu sukar ke? Senang ke? Dia sebenarnya khususnya 2 hari. Hari pertama kita akan diberi macam macam taklimat ataupun kelas lah. Lecture lah. Dan hari kedua kita akan diberi ujian. Kalau lepas ujian tu baru boleh dapat sijil tu lah. Okay, so adakah cikgu nak sambung expert level 2? Level 2, setakat ni belum ada niat lagi. Belum ada niat lagi. Okay. Mungkin wajib dekat cikgu-cikgu RBT? Dia bergantung pada sekolah. Okay. So satu info yang menarik lah. Maknanya kebanyakan orang yang ada level 1 cert ni cikgu RBT lah kan? Ya, betul-betul. Okey, tak apa. So, terima kasih cikgu. Okay, jadi kita balik semula. Salam sejahtera cikgu. Cikgu siapa ni? SKJB. Okay, inventive problem solving phase dia ada 4 step. Dalam phase kita nak mengenal tadi inventive ni, problem cost analysis, problem model, solving method, solving model. So yang ni saya akan explain mungkin dalam sesi-sesi yang akan datang lah. Okay, jadi kita pergi ke yang saya nak kongsi sangat-sangat dengan cikgu semua ialah yang ini, 40 TRIS inventive principle. Okay, so ini yang Ashula keluarkan bila dia dah list downkan daripada 200,000 pattern produk-produk lain yang dia kita kata dia kaji, dia test apa semua tadi, dia keluarkan sebenarnya kalau ada problem saja kita boleh guna 40 TRIS inventive principle ni. Dia inventive maksudnya problem yang ada percanggahan. Okay, so kita go through satu persatu. Saya takkan sentuh semua. Mungkin cikgu boleh decide yang mana yang berguna dekat cikgu punya subjek dalam kelas nak guna. Okay, contohnya yang pertama ni segmentation. Segmentation ni kalau kita ikutnya contohnya macam mana? Contohnya macam kalau saya lah dalam kelas fizik saya, contohnya kalau kita bagi satu problem dekat student, contoh kita bagi soalan pengiraan kan, aplikasi. So kita terangkan, contohnya soalan tajuk haba. Okay, kita bagi data dia, suhu dia berapa, tekanan dia berapa, sebelum macam mana, selepas macam mana, dan kita kaitkan dengan contohnya tayar kereta. Macam sebelum perjalanan, pegang tayar kereta tu kita rasa sejuk lagi, suhu dia rendah. So tekanan dia macam mana. Lepas tu bila dah pergi berjalan, contoh dah travel sampai 2-3 jam, adakah tayar tu masih lagi sejuk ataupun telah meningkat suhu. Jadi dekat situ kita boleh guna segmentation. Okay, segmentation maksudnya kita transfer a complex task tu kepada several simpler task. Maksudnya kita minta murid keluarkan apa maklumat yang ada daripada masalah kita bagi tu, keluarkan. So kita panggil segmentation. Okay. Right. Okay. Alright. Nanti saya cuba mohon semak. Okay. Baik cikgu Aini Okay. Q sama dengan MC Tita terus. Bagus cikgu Hafiz. Okay. So Q sama dengan MC Tita kalau berlaku peningkatan suhu. Macam mana kita nak relate dengan tekanan tayar tadi kan. So maksudnya dekat situ segmentation murid dah kenal dah. Dalam soalan cikgu bagi ni ada cerita pasal suhu, cerita pasal perjalanan, ambil masa, cerita pasal tekanan. Okay, so satu dia dah keluarkan dah segmen-segmen apa benda yang penting dalam masalah dia. So dia pergi kepada yang kedua iaitu taking out. So taking out tu means dia akan eliminate the non-essential activity with no added value. So maksudnya dekat sini masa tadi tu cuma dia akan keluarkan maklumat tu tak berkenaan.
Okay, itu saya tahu air. Okay. Alright, tak apa. Okay, jadi kita keluarkan. So maksudnya bila kita minta keluarkan benda yang tak berkenaan, kita memilih principle taking out ni. So sebenarnya itu saya kata kita sebenarnya guna benda ni dalam kelas, tapi kita tak tahu itu adalah TRIS. So ada banyak lagi lah. Macam contoh ni local quality, asymmetry, merging. Merging ni saya rasa kalau cikgu-cikgu yang mengajar subjek dekat vocational kan, macam contoh Cikgu Sari ada dekat rumah ada pasang aircon tak? Ada kan? So biasanya adakah kita pasang dia punya kompresor tu di dalam sekali ke dia duduk dekat luar? Dekat? Cikgu Sari mute. Luar. Dekat luar kan. Selalu orang kata kenapa mesti letak dekat luar? Kalau kita fikir logiknya kenapa? Kan dia aircon bila kita jalankan nanti ada air yang keluar. So kalau kat dalam rumah jenuh nak letak baldi. Betul kan, betul. Lepas tu lagi satu bising kan, bising. Lepas tu dia ada haba yang dekat luar tu kita panas betul haba. So sebenarnya tu adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam TRIS lah, iaitu dia mergingkan dia punya proses tu. So single out specific object dan improve it. Contoh lagi kalau untuk itu untuk local quality. Untuk merging, kalau cikgu tengok dekat sini, bringing together things which happen at the same time or in the same place. Yang tadi aircon. Salah satu contoh lagi, Cikgu Sari tadi pakai MacBook kan? Okay. Cuba tengok dekat switch on tu, dia timbul ke dia dah sama je? Timbul seketul ataupun dia macam kalau kita gosok tu macam sama je, macam kalau kita tengok kalau handphone lah, kalau mungkin laptop mungkin semua orang susah nak tengok kan. Okey, kalau contoh kalau macam telefon macam telefon, kalau kita nak dial, kalau handphone yang sebelum ni masa zaman dulu-dulu dia akan punya button keypad dia tu terkeluar kan. So jadi daripada situ kenapa diimprovekan sekarang dia jadi touch screen sahaja. So dia menggunakan konsep merging ni, bringing together things which happen at the same time or in the same place. So kita mergekan supaya dia berfungsi, boleh ditekan tetapi dia tidak lagi memberi masalah, timbul dan makan space besar. So itu antara contoh merging lah. Okay, kemudian kita ada universality, kita ada nesting. Nesting ni saya rasa cikgu-cikgu mesti pernah tengok yang patung dekat Itali tu. Saya teringin juga nak benda tu tapi tak pernah ke Itali. Patung yang dalam patung ada patung, dalam patung ada patung. Pernah tengok tak Cikgu Sari? Tak, tak lagi. Saya tak pasti saya ada gambar ke tak. Okey. Ada tak cikgu yang dekat sini pernah tengok? Kan patung comel tu bila kita buka satu, nanti dekat dalam tu ada. Ataupun macam kalau kat rumah ni Cikgu Sari, kita nak nyusun kita punya Tupperware yang banyak-banyak. Besar, kecil. So sebenarnya kita guna konsep nesting. Biasa kita seram guna patung tu. Betul dah Cikgu Ahmad. Okay. So kalau sebenarnya mungkin tu kita kata tu dalam patung, ataupun kalau kat rumah nak susun Tupperware. Tapi kalau macam contoh radio, kalau sebelum ni ada antena. So antena tu kenapa dia buat panjang, lepas tu kita boleh laras pendek. So dia buat macam dia punya diameter berbeza-beza. So besar, nanti yang kecil boleh masuk dalam, kita boleh tekan turun, kita boleh tarik naik. So kita menggunakan konsep nesting tu. Contoh lagi ni yang ke-9 hingga yang tadi ni 1 hingga 8 okay, kemudian kita ada 9 hingga 16 ni preliminary anti-action, iaitu cikgu boleh baca dekat sini, beforehand cushioning, equipotentiality, payung pun nesting. Betul-betul Cikgu Hafiz, payung pun nesting. Banyak kan? Dalam kelas kita sebenarnya ada banyak benda ni yang kita boleh pakai sebenarnya. The other way around, saya rasa yang nombor berapa ni? The other way around 13 tu kan? Nombor 13 tu, the other way around tu, doing things in the opposite way of normal lah. Maksudnya ni saya rasa kita selalu guna. Kalau kita tak dapat solve, macam contoh dekat murid, kita guna reverse
psikologi kan, supaya murid lebih berusaha. Kalau macam kita dah cuba dalam kelas masalah murid tak nak buat kerja sekolah, tak nak buat kerja sekolah, okey, so kita guna reverse psikologi dekat diorang. So itu contoh seperti kita menggunakan the other way around lah, kita gunakan prinsip yang ke-13. Okey, sekejap kita baca sekejap contoh daripada Cikgu Aini tadi. Boleh ke Cikgu Sari? Boleh. Okey, so kita tengok dekat paparan chat, kalau boleh tengok semua rakan-rakan CDL. Okey, ancaman komunis di Tanah Melayu. Okey, itu tajuk dia. Lama dah tak dengar benda ni. Okey, isu dia Tanah Melayu pernah diserang komunis. Okey, iaitu melibatkan korban nyawa dan kerosakan infrastruktur. So itu isu. Jadi apa dia punya general tadi. Kita ada 4 step kan. So itu specific problem yang Cikgu Aini bagi tu, yang awal tu, Tanah Melayu pernah diserang komunis disebabkan oleh telah menyebabkan korban nyawa, kerosakan infrastruktur. Itu adalah specific problem. Tapi apa general problemnya? Cikgu Aini tulis general problemnya ialah masalah kawalan pertahanan negara. Okey, so maksudnya kita jadikan dia besar dulu, umum. Okey, kemudian penyelesaian dia untuk general dahulu. Okey, so untuk general Cikgu Aini ada tulis tak untuk general dengan untuk spesifik? Secara generalnya guna kemahiran imajinasi. Maksudnya nak imajinasi ataupun main peranan kot, lakon semula dalam kelas. Okey, betul ke maksud Cikgu Aini macam tu kot? Okey, kemudian secara spesifik solutionnya, minta murid cadangkan apakah langkah untuk pastikan keselamatan negara terjamin atau tidak diancam lagi. Okey, saya rasa betul cikgu, sebab kita buat tu satu persatu daripada masalah spesifik ke masalah yang lebih besar macam tu. Okey. Okey, so saya harap semua orang boleh memahamilah contoh sejarah. Saya tak boleh nak ulas panjang yang tu sebab di luar bidang saya. Okey. So ini yang ke-9 hingga 16. Okey, seterusnya yang ke-17 hingga 24 ni. Okey. Boleh tak cikgu-cikgu tengok apa antara prinsip-prinsip inventif ni yang cikgu rasa cikgu pernah guna? Pernah guna. Ada tak? Cuba tengok. Yang biasa saya rasa kalau kata nombor 22 tu. Apa pendapat cikgu-cikgu? Nombor 22 tu kita convertkan harm into benefit. Maksudnya sebenarnya kadang-kadang kalau kita tengok sesuatu benda tu berbahaya, lepas tu kita nak tukar, kita tak boleh kata, macam contoh ni kat sekolah paling senang. Kalau sekolah saya ni suka merampas gunting. Cikgu Sari sekolah dah boleh bawa gunting tak? Tak boleh. Tak boleh Okey, dan sebelum mendengar Habis kalau solutionnya macam mana? Cikgu-cikgu sediakanlah macam contoh kalau diorang nak buat seni, diorang macam panitia memang ada sediakan box untuk gunakan gunting. Tapi kadang-kadang budak-budak bawa jugalah, tapi kita tengok, perhatikan kalau gunting tu terlalu tajam tu, kita biasa sekolah rendah dia bawa yang depan ada setengah yang ada tutup, setengah ada yang ada apa tu? Dia ada macam plastik di depan dia tu. Itulah maksudnya kita cuba menyelesaikan masalah tersebut bila cikgu kata dia ada yang ada penutup dekat depan yang dia punya bentuk tu lebih curve, tidak tajam, maka kita kata sebenarnya kita telah convertkan, kita telah selesaikan. Orang yang buat gunting tu dia telah selesaikan masalah daripada dia tu berbahaya kepada yang berfaedah lah, yang ada guna. Okay, jadi macam contoh ada juga Cikgu Mini ni bagi tahu chemical waste bahaya. So macam mana Cikgu Mini? Kalau biasanya macam mana? Cikgu Mini mungkin cikgu chemistry kot. So how you convert yang bahaya tu kepada benefit? Selalunya kalau contoh saya sambil tunggu Cikgu Mini respon, biasanya kalau saya tengok inovasi Cikgu Sari, banyak orang dia buat inovasi. Kalau kita pergi, saya suka bila kita pergi ke mana-mana inovasi punya pameran kan, kita pergi satu persatu. So sebenarnya ramai yang menggunakan konsep convert harm to benefit ni. Macam contoh benda-benda sisa-sisa terbuang. Okay, sisa-sisa terbuang
ataupun benda yang kita kata tak masuk di akal lah. Kalau saya pernah tengok dari satu inovasi, rumpai laut yang tumbuh banyak, macam jadi kotor dekat kalau kita tengok jadi hijau kita punya kolam tu, macam ada macam lumut tu kan, macam ada buaya dah kita punya kolam. Saya pernah jumpa satu inovasi ni, murid jadi dia ambil kita kata rumpai tu tadi, lumut tu dijadikan mozaik, Cikgu Sari. So saya sangat-sangat kagum dengan budak tu. So idea dia banyaklah, mungkin proses dia tu banyak dan dia mungkin gunakan khidmat daripada universiti lah kot, ada lab. So dia punya final product tu ialah kita kata satu mozaik yang selalu buat daripada unsur karbon saya tak ingat lah, yang kimia saya tak pandai. Nanti Cikgu Kimia marah dekat sini. Cikgu Mini mozaik yang dekat rumah kita ni kan, buat daripada unsur karbonat kan, karbonat. Jadi dia buat daripada rumpai laut, daripada lumut yang tu. So sangat kagum lah, boleh dijual dah lepas tu. Jadi dia menggunakan konsep TRIS ni. Feedback ni pun selalunya kita banyak guna feedback ni. Process information sent to the process owner about the process result. Okay, thank you Cikgu Mini. So Cikgu Mini kata chemical waste kalau bahaya kita boleh mungkin tapis dia jadi air yang lebih selamat untuk diminum. Okay, so kita dah tengok 17 sampai 24. Okay, saya tak sentuh semua cikgu. Kalau sentuh ni satu hari kena bagi contoh. Okay, so 25 sampai 32. Ashula juga menyatakan masalah boleh diselesaikan menggunakan self-service ataupun kopi, ataupun kita ambil 27 ni senang tadi, chip kepada disposable object. Okay, ada banyaklah dekat sini, porous materials, color change. Okay, dan kita tengok yang 8 yang terakhir, homogeneity, discarding and recovering, parameter change, phase transformation. Kalau saya ni, yang ni saya banyak gunalah dalam kelas fizik saya ni 36, 37 ni banyak guna sebab bila saya ajar tajuk latent heat dengan specific heat capacity. Okay, bila tajuk haba melibatkan benda ni lah. Macam contoh thermal expansion ni, kalau cikgu-cikgu pernah tengok satu game show yang zaman dahulu tu, kalau dia pegang logam bulat cincin tu, lalu dekat satu tiang kan, tiang logam juga, kena pegang benda bulat tu lalu jangan bersentuh. Kalau bersentuh nanti kena current kan. So tu menggunakan konsep thermal expansion. So sebenarnya kita tanpa sedar sebenarnya kita memang apply TRIS dalam kita punya daily life. Tapi kita tak perasan. Okay? Jadi kita pergi, inilah antara 40 tadi. So ada tak yang cikgu pernah guna? Cuba respon cikgu dekat chat. Sebab SID saya nak tunjuk contoh RPH RBT. Okay. Ada tak antara 40 tadi ni? Kalau Sari sendiri ada tak? Kalau perasan daripada 1 sampai 40 tadi, ada tak ada yang pernah guna? Ada. Tapi yang mana tadi tu? Tu kita ada ni. Sebab semua orang ada problem kan. Cuma sedar tak sedar itu dia ada guna atau tidak dalam salah satu daripada prinsip ni kan. Betul. Jadi macam contoh kalau cikgu-cikgu yang nak buat inovasi, kajian tindakan, ni kan kita perlu buat penulisan. Bila kita buat penulisan, maknanya kita kena study lagi ni, tak berapa masuk. Betul-betul cikgu Ahmad. Memang tak sempat kita nak cover semua. So saya cuma nak tunjuk bila cikgu terdedah kepada TRIS hari ni. So bila cikgu contoh nak buat penulisan kajian tindakan, penulisan inovasi cikgu cuba kaitkan dengan TRIS. Sebenarnya bila cikgu buat sesuatu kajian tindakan, cikgu nak selesaikan masalah. Cikgu buat inovasi, cikgu nak selesaikan masalah. Bila cikgu ada masalah kat sekolah, mungkin nak buat apa saja yang dekat sekolah, menyelesaikan masalah dalam panitia, dalam cikgu punya persatuan, kelab, badan uniform, sukan. So cikgu cuba relate dengan TRIS. Sebab TRIS ni dia dah bagi 40 ni inventive principle yang kita boleh relate. So benda ni benda baru. Jadi bila kita relatekan benda ni ke dunia pendidikan, dia akan berkembang dan seterusnya membantulah cikgu-cikgu lain.
Okey, jadi saya nak tunjukkan contoh RPH cikgu RPH ni tadi cikgu Hafiz mesti tahu yang ni. Okey, so yang ini right. So pada paparan skrin saya sekarang ni, ini adalah RPH daripada cikgu lain bukan saya punya. Saya cuma nak tunjukkan dekat cikgu-cikgu bahawasanya kita memang TRIS ni memang ada di dalam kita punya silibus. Contohnya kalau kita tengok dekat sini dalam RBT tingkatan 2, yang Cikgu Hafiz dapat sijil tadi, okey, memang ada tajuk ni. Murid telah diperkenalkan dengan yang pertama ni, mengenal pasti masalah. Masalah inventif, bukan inventif. So kalau mungkin cikgu RBT lah yang paling cekap dekat sini. Adakah dia masalah inventif atau bukan inventif? Jadi cikgu-cikgu RBT telah mengajar benda ni, okey, berkaitan dengan problem inventive problem solving ni kepada murid-murid. Jadi kita boleh tengok contoh dia, macam contoh kalau cikgu-cikgu ni dia nak terangkan masalah inventif dengan bukan inventif ni, dia minta murid buat 4 kumpulan, bahagi kertas yang majung tu kepada 4 bahagian, minta murid tuliskan situasi yang mana inventif, bukan inventif pada sekeping kertas. Jadi dekat sini murid kena menerangkan proses penyelesaian masalah TRIS. So TRIS ni dia terlalu luas cikgu. Jadi kita tak mungkin boleh faham dalam 1 hari. Dalam 1 jam ni tak mungkin. Tapi sekurang-kurangnya saya nak cikgu-cikgu dapat bahawa TRIS ni dia ada solution untuk semua masalah. Dan kita boleh gunakan mana-mana prinsip daripada 40 tadi untuk menyelesaikan, nak guna di dalam sebarang masalah. Okey. Jadi yang ini cikgu boleh tengok saya ambil ni pun dekat skrip dekat internet saja. So kalau kita tengok contoh lagi, kalau tadi first dia tengok nak tengok masalah dulu. Kemudian yang kedua dia nak tengok analisis fungsi. Yang ni yang saya kata tadi dia ada 4 step analisis fungsi. Tadi kita ada 4 step, sekejap saya tengok balik. Problem cost analysis, problem modeling, solving method dengan solving model. So dalam tingkatan 2 punya silibus, dia menyentuh bahagian pertama tu iaitu function analysis. So yang ni kalau mana-mana cikgu nak RPH ni, nanti saya boleh bagi link kejap saya bagi teruslah siap-siap copy, saya send dekat Telegram tu, cikgu boleh download dekat skrip ni. Okey, so seterusnya, okey. Penat dah saya bercakap. Okey. Jadi boleh tak kita test cikgu-cikgu punya cikgu punya dapat ke tak dapat sedikit sebanyak daripada saya hari ni. Boleh tak kita bermain kuis cikgu-cikgu? Boleh tak? Kita cuba santai sikit. Okey. So saya tunjuk paparan skrin yang ini. Okey. Cikgu-cikgu boleh join dulu. Nampak tak Cikgu Sari ni? Nampak. Nampak. Okey. So boleh tak cikgu-cikgu klik? Saya rasa saya tak boleh nak klik start lagi sebab belum ada orang join. So saya kena tunggu cikgu join dulu. Cikgu klik je quizzes tu. Lepas tu masukkan dia punya game code 993607. Okey, sambil-sambil tu Cikgu Hafiz ada soalan daripada Cikgu Cikgu Chu kita, ada link tak untuk TRIS tu? Sambil-sambil tu saya juga nak berkongsi dengan cikgu sambil-sambil cikgu masuk ni ke tak boleh masuk Sari? Cuba check. Try. Sebab saya tak sure kenapa belum ada orang. Okey, kejap. Enter code. Let me check first. Kalau send link tu boleh tak? Okey, kejap saya cuba. Okey, copy macam ni. Sorry saya dah terklik dah. Okey, copy and then okey. Right. Boleh ke?
ke belum boleh Cikgu Sari? Saya pun tak Saya masuk dah ni. Masuk dah? 9:93:07. Tu. Saya Ada juga dah tu. dah. Saya dah send tu. Tu ada dah. Ada 5 orang dah tu. 6. Okey, saya kena refresh ni kot. Ada 6. Okey. Tak perasan tadi. Okey, so kita tunggulah lebih kurang dalam 10-20 orang ke. Barulah ni kita mula. Okey. Simple je cikgu. Ni ramai otak-otak ni. Okey. Alright. Quiz pun simple-simple je pasal apa yang kita tengok hari ni. Okey. Untuk aplikasikan dalam RPH ni memang kita kena cubalah cikgu kita kaitkan apa yang kita buat dalam kelas. Mungkin lepas ni cikgu boleh tulis aplikasi tu. Tu dah lama. Betul-betul. Ada contoh baru. Contoh terbaru nanti saya cari Cikgu Suryati. Sebab yang tu saya gunakan untuk tunjuk hari ni bagi tajuk RBT. Macam untuk silibus saya dalam fizik, nanti cikgu boleh PM saya. Kita bagi kemudian, boleh tak? Sebab saya tak sempat nak update tadi. Alright. Okay, so jom kita mula ke? Cikgu Sari? Boleh. Alright, so kita mulakan sekarang. Kita punya page ni. Okay. Alright. Okay, saya share sekali dia punya sound lah. Baru ada ni. Okay, lekas-lekas cikgu yang belum sempat. Ada 10 second. Okay, 3, 2, 1. Okay, so next kita pergi soalan kedua. Okay. Cikgu Azman on time kita pergi ke soalan kedua. Aminuddin Pagi, Cawangan Utara. Okey. Okay, so next question. Nanti final baru kita tengok dashboard Okay. Alah, cikgu ni jawab pandai. Tris tu dah tahu dah apa Mana-mana cikgu yang kalau ada soalan ke nak tanya dekat chat pun boleh nanti Okey, lagi ada 2-3 cikgu belum jawab. Okey, mungkin dah tak menjawab. So, kita pergi ke next punya soalan. Masalah inventif ni apa cikgu? Kalau cikgu ingat tadi saya ada bagi tahu. Ada keyword dia. Inventif dengan bukan inventif. Okay, so next. Ada yang tak nak jawab? Okay, next. Kita tengok next soalan. Langkah pertama dalam tris tadi, macam mana kita kata untuk menentukan apa? Kita kena tentukan apa untuk langkah pertama. Question dah lupa. Okay. Ada 8 saat. Okay. Okay, semua dah jawab. Next soalan. Okay. So soalannya berikut merupakan contradiction dalam tris kecuali yang mana cikgu rasa
bukan kontra dalam TRIS ni. Tadi sebenarnya saya tak sentuh sangat yang part ni. Tapi cikgu boleh cuba Okey. Sebab saya tak sempat nak sentuh semua analisis fungsi apa semua. Okey. Alright. Okey, so next soalan. Kita pergi laju sikit cikgu Saya risau takut saya terlebih masa. Okey. Berapa inventif? Ada. Yang ni kalau tak boleh jawab tak tahulah. Yang ni senang sangat. Okey, inventive principle kita ada dua sebenarnya benda dalam TRIS ni. Okey, yang ni soalan senang lah. Come on. Okey. Ada lagi? Tak ada, kita pergi next soalan. Yes. Yang ni psychological inertia ni pun tadi saya tak sentuh, cuma dia ni macam selalu kalau kita nak cuba selesaikan masalah, selalu kita rasa macam ada sesuatu yang kita rasa menyebabkan dia jadi menyekat kita punya kemahuan untuk menyelesaikan tu. Ini adalah satu part dalam TRIS Okay, 3, 2, 1 nembok dah. Okay, so kita tengok dulu soalan seterusnya. Lagi nak tulis. Okay. Yang ni saya ada buat contoh ni tadi cikgu. Kelebihan kalau kita punya power button rata tadi sebab kita guna konsep merging tadi. Kita guna prinsip merging dalam kita punya masalah tu. Alright. So saya teruskan sebab kita tak nak ni drag masa. So prinsip apa untuk menggunakan bunyi salakan anjing? Ini pun contoh saya tak sempat sentuh lagi tadi cikgu. Okay. Right. Okay, okay, next. Okay, thank you cikgu. Kita pergi ke next soalan. Saya skip soalan tu. Okay. Apakah jenis masalah ni? Kalau kita ni inventif ke bukan inventif ni cikgu? Okay. Yang ni masalah inventif ke bukan inventif? Pisau tumpul. Inventif tadi dia ada pencanggahan. Yang ni ada pencanggahan atau tak ada? Saya nak tengok soalan. Saya akan skip beberapa soalan yang saya tak sempat sentuh. Okey, yang ni kita skip soalan cikgu Kejap. Tak apa cikgu ini. Okey, produk merujuk ke apa? Merujuk kepada masalah kita. Okey, produk ni merujuk kepada masalah. So okay, ni last question cikgu kita stop dekat soalan ini. So TRIS dalam bahasa Inggeris apa? Ni adalah soalan terakhir. Saya akan stop dulu sebab kita ada kita ada lagi 2 soalan. Kita habiskanlah. Saya ingatkan kita belum banyak lagi. Okay. Dah jawab, kita pergi soalan 2 yang terakhir cikgu Sari, kita ada masa lagi ke Sari? Ada, sikit je lagi. Okey, so okeylah. Kita pergi kepada soalan yang terakhir lepas ni dan habis. Okey, 10 second. Okey, yang ni cikgu tengoklah. Okey.
kalau nak memahami ni sebenarnya memang kita kena mahir boleh jawab semua soalan. Boleh share link kehadiran sekejap itu Cikgu Rahlim. Okey, yang manakah kristal paling penting dihasilkan di permulaan tris? Yang mana yang paling penting yang mula-mula? Cikgu jawab je. Okey, yang ni kita go deeply untuk saya punya next session pada akan datang. Alright, so kita habis di sini. Okay, 3, 2, 1. Okey, dah habis. Okey, jadi kita tengok leaderboard. Okey, cikgu okey. So, tahniah Cikgu Azman, memang Cikgu RBT kan, Cikgu Azman. Okey. So, okey, jadi Sari, saya rasa kita punya slot ni berakhir di sinilah dahulu. So untuk cikgu-cikgu yang jawab betul semua apa tadi kita punya quizzes tu, tahniah. Terutama Cikgu Azman lah. Cikgu Azman memang cikgu yang saya ni berapa markah saya. Okey, kejap saya cuba tengok markah. Macam mana saya nak tengok dia punya ni. Okey, saya cuba tengok leaderboard. Okey, alright. Sekejap saya tunjuk lagi sekali cikgu berapa markah. Kalau kita tengok ini ranking kita, Cikgu Azman Tamid di tempat yang pertama, Cikgu Paul Hu tempat kedua, Adit tempat ketiga, Cikgu Masnora keempat, Nat yang kelima, Cikgu Hafiz yang keenam. Cikgu Ahmad, nama apa Cikgu Ahmad dalam ni? So cikgu boleh view ada dekat situ. Nombor 18. Cikgu Sari nombor 18. Okey, mungkin cikgu yang last ni tak sempat nak jawab semua soalan kot. Okey, so tahniah kepada semua. Jadi itu sahaja saya rasa perkongsian saya pada hari ini. Saya minta maaf sebab saya tak sempat nak cover semua pasal tris dan saya juga sedang belajar juga cikgu. Cuma sekurang-kurangnya saya rasa saya berjaya mendedahkan cikgu tentang apa itu tris dan apa kita kata apa prinsip-prinsip yang ada di dalam tris. So semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Kalau yang kekurangan tu semua daripada saya, kita cuba belajar dengan lebih baik insya-Allah pada masa akan datang. Yang terbaik tu semua daripada audiens yang support saya pada awal sehingga habis. Okay, saya serah semula kepada Cikgu Sari. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizan. Sebenarnya saya rasa bukan saya aja, orang lain pun masih termangu-mangu dengan tris ni. Saya semalam masa berbincang dengan Cikgu Izan malam tadi dengan Dr. Zalina, saya kata apalah tris ni tapi bagus, satu benda yang baru, pendekatan yang baru yang mana mungkin semua orang menghadapi masalah tetapi kita ada banyak penyelesaian. Sebab tu saya suka mendengar masalah orang. Tapi benda tu kita akan jadikan sebagai guideline untuk kita selesai bila kita berdepan dengan masalah tu. So itu tujuan dia. Bukan kita dengar masalah orang, kita pergi canang kat orang. Bukan. So kita belajar bagaimana orang menyelesaikan. Macam saya sendiri, saya suka tengok. Macam contoh saya tengok artis, saya tengok contoh Siti Nurhaliza. Saya kata dia dah berjaya. Dia umur sama dengan saya tengok dia berjaya. Tapi saya tak nak tahu bagaimana dia berjaya. Tapi saya nak tahu bagaimana bila dia jatuh. Macam tu. So kita belajar bagaimana melihat orang lain jatuh tu, bagaimana dia bangkit untuk dia belajar. Itu dari situ dia belajarlah menyelesaikan masalah dia macam mana. Mungkin ada antara penyelesaian kita cikgu kat dalam ni yang menyelesaikan sedar atau tidak menggunakan tris. Tapi kita tak pasti kita yang mana. Tak tahu. So kita nanti boleh study, boleh Google. Dan kita boleh baca in detail tentang 40 prinsip tu tadi. Nanti bila Cikgu Hafizan berkongsi sekali lagi in detail tentang prinsip-prinsip tersebut, saya rasa semua orang akan menduduki carta yang teratas sekali. InsyaAllah. Okey, so untuk pihak CDL mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru yang hadir pada hari ini. Saya pun seram juga tadi mula-mula. 9 orang. Saya kata bagaimana ni? Tapi Alhamdulillah biasa dah nak penghujung. Tu ramai guru-guru yang masuk. Cuma saya mengharapkan guru-guru yang masuk di penghujung tidaklah semata-mata untuk kita
kehadiran sahaja, sijil sahaja. Semoga bermanfaat untuk guru-guru semua. Tentang ilmu yang disampaikan kepada Cikgu Hafizan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizan atas perkongsian pada hari ini, dan saya juga mengambil kesempatan mengucap tahniah di atas apa dah nak tamat kan PhD, tinggal tunggu Dah, Viva. dah. Kita sama-sama Tunggu doakan Viva. bersama-sama agar beroleh kejayaan dengan jayanya untuk Viva beliau, dan untuk rakan-rakan yang lain bolehlah sama-sama kita study balik, tengok mungkin berguna untuk kita di masa akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Segala yang baik itu datang dari Allah, yang kurang dari diri kami sendiri. Again, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi sebelum tu cikgu, kalau boleh sempat, bolehlah buka kamera kalau yang bolehlah, kita nak ambil gambar. Nanti kita nak ni dah siri yang banyak ni. Dapat sekejap pun jadilah. Ambil kesempatan untuk ambil gambar Cikgu Baru Halim, nampak Cikgu Halim, Cikgu Cikgu Mas Nora. Azman, Cikgu Mas Nora, Hai Cikgu Azman, jumpa Cikgu nanti hujung Atika bulan. dalam kereta. Saya tadi dalam kereta dah sampai rumah dah. Okey. Wah, baru berkenal kan. Kalau tak buka kamera tadi tak kenal. Tak kenal kan. Sampai hari ni pun tak kenal jugalah. Okey. Okey, kita ada sebab skrin saya boleh buat banyak ni. Saya ada 2 skrin. Okey, ready? Give a smile, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Cheese. One more. Tu pandai tu. Cikgu ni. Hafiz. Okey, lagi sekali. Okey. Alright, so insyaAllah cikgu kita jumpa lagi dengan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, dan terima kasih kepada Dr. Zalina dan Datuk Mahendra dan Dr. Amin yang selalu memberi peluang kepada kita untuk menimba ilmu. Sikit kita kongsi, cara sikit, banyak kita sebar-sebarkan insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Bye.